Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun meninggalkan kita, tetapi baginda meninggalkan Al-Quran dan hadis untuk kita genggam dengan erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segmen hadis pada kali ini, Mak Tia nak share dengan kawan-kawan semua hadis tentang permulaan turunnya wahyu. Kita semua pun tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak bercakap daripada mulutnya sendiri. In huwa illa wahyun yuha, tetapi dia diwahyukan. Segala apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuturkan itu adalah wahyu daripada Allah. Tetapi pernah tak kita tahu macam mana wahyu diturunkan pada Nabi? Nah, kalau kita buka dalam Sahih Al-Bukhari ataupun kitab-kitab hadis mu'tabar yang lain, diceritakan tentang permulaan wahyu atau bad'il wahyu. Macam mana wahyu itu diturunkan pada Nabi? Nah, wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis diceritakan bila sahabat-sahabat pun nak tahu juga, ya Rasulullah, bagaimana kamu menerima wahyu? Nabi kata, kadang-kadang wahyu itu datang kepada aku misla salatil jaras, macam deringan lucing, macam bengang telinga tu, macam berdering, macam tu bunyi. Nabi kata, dan ini adalah keadaan yang paling berat sekali wahyu diturunkan. Ketikanya Nabi dengar macam berdengung macam tu, tu makna petanda wahyu nak diturunkan. Jadi ada juga ketikanya Nabi kata kalau dalam keadaan turun deringan loceng ini, cara kedatangan wahyu inilah yang paling berat, dan apabila terhenti daripada aku memahami dan menghafaznya. Maknanya kadang-kadang wahyu itu datang dengan cara ringan. Ada juga kadang-kadang dengan cara malaikat datang kepada Nabi. Nabi kata, ahyanan yatamassalu liyal malak rajulan. Kadang-kadang wahyu itu turun dengan bentuk seorang manusia yang datang mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam turun dekat Gua Hira tu. Nabi didatangi oleh malaikat, malaikat mengajarkan kepada Nabi bacaan. Ada ketikanya datang dalam bentuk seorang lelaki. Datang kadang-kadang lelaki yang langsung tak dikenali, sahabat kata, datang-datang tak daripada mana, kami pun tak kenal, rupa dia macam mana, tapi rambut elok, bersih, datang duduk rapat dekat Nabi sampai lutut bertemu dengan lutut. Jadi kadang-kadang wahyu datang begitu keadaannya, menyerupai seorang lelaki yang langsung tak dikenali oleh sesiapa. Jadi bila lelaki itu dah beredar, sahabat tanya, tu siapa ya Rasulullah? Nabi kata, itulah malaikat yang datang mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Ada ketikanya juga malaikat ini datang dalam bentuk manusia, menyerupai manusia, tapi manusia yang dikenali. Pernah seketika malaikat ini menyerupai sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Kenapa? Sebab Dihya ni memang orangnya sangat handsome. Jadi malaikat turun atas rupa dia. Ini beberapa keadaan. Dalam keadaan yang lain dicerita juga dalam hadis Sahih Bukhari ini bahawa ada kalanya wahyu ini turun melalui mimpi yang baik di dalam tidur. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermimpi melainkan seolah-olah munculnya cahaya subuh. Jadi kadang-kadang Nabi nampak macam melalui mimpi-mimpi yang baik. Jadi begitulah keadaannya wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita faham bahawa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat Al-Quran yang diturunkan kepadanya maupun hadis-hadis yang kita baca, tidaklah datang daripada Nabi sendiri, tetapi adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW melalui cara-cara yang kita dapati tadi. Jadi insya-Allah cukup setakat itu dulu untuk kita baca permulaan tentang permulaan wahyu. Jadi jangan lupa like, share dan juga komen. Jadi hayati